Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Bagi tuan-tuan yang baru pertama kali masuk dalam kumpulan ini, saya terangkan bahawa tujuan sesi-sesi kita adalah untuk menaikkan, mempertingkatkan daya pengaruh kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada 19 siri lagi, 18 siri lagi, ini siri yang kedua. Kita akan belajar dalam tiap-tiap sesi ini daya pengaruh berdasarkan ilmu sains barat dan juga daya pengaruh berdasarkan hadis-hadis Nabi. Jadi kita akan kombinasikan kedua-dua ilmu ini. Dan saya akan terangkan ada perbezaan antara daya pengaruh mazhab barat dan daya pengaruh gaya Nabi. Dalam sesi kita minggu lalu, kita sudah belajar apa yang disebut sebagai teori homofili ataupun teori gaya penampilan, bercermin gaya bahasa dan bercermin gaya nilai-nilai yang diamalkan. Baik, pada malam ini kita akan belajar bagaimana mengenal pasti target yang menjadi daya pengaruh kita. Maknanya kita kena tahu orang yang di depan kita ini, orang yang hendak kita pengaruhi ini, bagaimana kita mengkategorikan mereka dan bagaimana kita memilih konten yang kita akan gunakan untuk pengaruhi mereka. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dari sudut ilmu influence barat, influence, daya pengaruh atau influence ini, barat mengatakan ada 3 kelompok target kita, ada 3 jenis kelompok orang yang menjadi target kita. Kelompok pertama adalah mereka yang memang sudah terpengaruh dengan kita. Bermakna mereka memang berkongsi pandangan dengan kita, berkongsi nilai-nilai dengan kita, berkongsi target tujuan dengan kita. Kedua adalah kelompok yang belum ada apa-apa pendapat. Mereka ini setuju pun tidak, tak setuju pun tidak. Mereka ini melawan pun tidak, menyokong pun tidak. Mereka ini tidak ada pegangan. Tidak ada pegangan. Mereka macam on the fence, begitu. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang tak tahu apa-apa. Mereka itu belum dipengaruhi. Mereka itu orang-orang yang belum ada apa-apa idea yang jelas berkenaan dengan apa yang betul, apa yang salah, apa yang mereka patut sokong, apa yang mereka patut lawan, mereka belum ada. Jadi sebagai contoh tuan-tuan, kelompok yang ketiga ini sebagai contoh adalah bakal pengundi yang terbaru, iaitu mereka yang akan mengundi pada usia 18 tahun akan datang ini. Mereka ini masih lagi kertas putih. Begitu. Jadi kelompok pertama adalah orang-orang yang, kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang memang mereka menentang kita. Mereka memang tidak ada kefahaman dan mereka memang tak mahu pun faham. Jadi kita boleh kategorikan mereka ini sebagai penentang ataupun musuh kita.
Jadi apabila kita bercakap, di depan kita ini siapa? Apabila kita menulis, di depan kita ini siapa? Kalau kita tengok, orang itu memang menentang kita, apa kita perlu buat? Baik, Barat mengatakan, dalam teori Barat mengatakan, kepada golongan yang menentang kita, kita kena terangkan kepada mereka. Kita kena terangkan kepada mereka kedudukan kita. Jadi kita boleh lihat di kalangan kawan-kawan kita, mereka itu berusaha betul cuba menerangkan kedudukan kita, falsafah kita, prinsip-prinsip kita. Cuba menerangkan apa yang berlaku kepada golongan yang menentang kita itu. Mereka cuba. Baik. Dalam tradisi Nabi, Nabi banyak musuh. Nabi banyak musuh. Di sini perbezaan antara tradisi Barat dan tradisi Timur. Kita panggil tradisi Timur. Nabi ini termasuk dalam tradisi Timur. Dalam tradisi Timur, terutama dalam tradisi Nabi, Nabi tidak menerangkan apa-apa kepada golongan musuh. Nabi tidak bersoal jawab dengan mereka. Nabi tidak cuba membetulkan pandangan salah mereka. Nabi tidak menerangkan membela diri. Jadi apabila musuh Nabi memfitnah Nabi sekalipun, Nabi tidak membela diri, tidak memberitahu apa yang betul, tidak menafikan fitnah itu. Nabi macam ignore. Malah Nabi tak sebut pun nama mereka. Jadi sebagai contoh, Abu Sufyan melawan Nabi, memerangi Nabi selama 21 tahun. Tidak ada satu pun hadis Nabi yang menyebut nama Abu Sufyan kecuali satu kali, iaitu dalam peristiwa Fathul Mekah. Di mana Nabi kata, sesiapa yang masuk masjid, dia selamat. Sesiapa yang masuk rumah Abu Sufyan selamat. Sekali sahaja. Jadi dalam tradisi Nabi, apabila musuh kita memfitnah kita sekalipun, kita tidak jawab. Dalam tradisi Barat, sebaliknya, kita perlu jawab, kita perlu bela diri, kita perlu terangkan kedudukan yang sebenar. Jadi di sini ada dua perbezaan antara tradisi Barat dan tradisi Nabi. Kita boleh fikirkan sendiri kelebihan tradisi Nabi. Begitu. Baik. Kepada golongan yang sudah kenal kita, sudah tahu, tetapi mereka belum membuat keputusan. Mereka belum committed sama ada nak masuk kumpulan kita atau tidak, sama ada mereka hendak sokong musuh kita atau tidak. Mereka ini, kumpulan yang ini, dalam tradisi Nabi, beliau bercakap kepada mereka. Kepada kumpulan yang masih belum membuat keputusan. Tetapi mereka sudah tahu. Contohnya dalam satu peristiwa, ketua-ketua agama Yahudi, Kristian, penyembah berhala, free thinker ada berjumpa Nabi.
mereka ini sudah ada maklumat berkenaan dengan Nabi, sudah ada maklumat berkenaan Islam, tapi mereka itu belum buat keputusan. Dan mereka datang berjumpa Nabi dan Nabi bercakap kepada mereka, menerangkan. Jadi macam kita, kumpulan-kumpulan yang sudah dengar posisi kita, yang sudah dengar perjuangan kita, tetapi mereka belum membuat keputusan. Mereka sebelah sana pun mereka dengar, sebelah sini pun mereka dengar, cuma mereka belum buat keputusan. Kumpulan macam ini, kita respon kepada mereka. Kita berjumpa mereka. Artinya, seandainya mereka panggil kita, nak jumpa kita, kita patut berjumpa mereka. Baik. Kepada kumpulan yang belum tahu, masih blur, mereka tak faham apa sebenarnya perjuangan kita. Mereka pun tak faham apa perjuangan musuh-musuh kita yang lain. Ini yang masih putih, yang ini masih putih. Ini adalah kelompok yang paling besar. Dalam pilihan raya akan datang, ini adalah kelompok pengundi kali pertama yang 18 tahun ini. Yang ini memang Nabi bercakap kepada mereka. Memang Nabi bercakap kepada mereka. Begitu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, nanti kita akan belajar apa yang kita hendak cakap. Kita sudah kenal pasti. Yang itu kelompok Abu Sufyan. Kena tunggu 21 tahun. 21 tahun. Apa kita buat? Kita tidak berdialog dengan mereka. Maksudnya, Nabi ni kepada kumpulan yang memang memerangi Nabi, Nabi tidak gunakan resources, tidak gunakan sumber, apa-apa sumber bagi cuba mempengaruhi mereka. Tidak. Sebut pun tidak. Kutuk pun tidak. Berdebat mereka dengan mereka apatah lagi. Bermakna Nabi tidak offend kumpulan ini. Bagi kita, kumpulan yang menentang kita ni, yang memerangi kita ni, kita tidak offend mereka. Kita jangan sakiti hati mereka. Ikut macam Nabi. Jangan buktikan mereka salah. Kita ambil sikap toleransi. Kalau Barat tidak, tuan-tuan, dalam tradisi Barat, mereka memang banyak menghabiskan resources untuk melayan cakap-cakap musuh. Berusaha betul mereka itu menerangkan. Itu dalam tradisi Barat. Cuba menerangkan kedudukan, prinsip, wisdom kita, alasan-alasan yang kita gunakan. Tetapi kalau Nabi tidak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita gunakan mazhab influence gaya Nabi, semua sumber digunakan untuk mempengaruhi dua kelompok sahaja, iaitu kelompok yang sudah tahu tapi belum committed. Dia belum flip kepada kita. Maknanya dia kata, contohnya kumpulan-kumpulan yang berkata, alah orang politik sama saja. Yang itu pun buat, yang ini besok dia naik kuasa pun buat. Ini orang yang ada kefahaman, dia dah faham game-game orang politik, tapi mereka ini belum dapat ditambat, belum dapat di-flip. Kelompok ini Nabi memang respon kepada mereka. Memang respon. Dengan memberi maklumat yang betul. Dengan memberi.
Jadi tuan-tuan sebagai contoh, apabila empat ketua agama itu, agama Yahudi, agama Nasrani, agama uh, itu sembah berhala dan free thinker ini datang, satu perkara, Nabi hanya memberikan maklumat yang betul tentang perjuangan Nabi. Apabila ditanya, Nabi kata, ya. Nabi tidak attack mereka. Nabi tak kata, kamu orang Kristian, inilah kelemahan agama kamu. Ini kesilapan dalam agama kamu. Kamu orang penyembah berhala, ini kesilapan kamu. Tidak, Nabi tak buat yang itu. Nabi tidak buktikan mereka salah. Nabi hanya jawab sahaja pertanyaan mereka. Jadi sebagai contoh, ada orang bertanya, ini nanti kalau PKR menang pilihan raya dan dapat majoriti dalam parlimen, adakah kemungkinan kita orang bukan Melayu menjadi timbalan Perdana Menteri? Dia nak tahu. Kita jawab saja, ada sebagai contoh, atau tak ada sebagai contoh. Sudah. Itu kaedah Nabi. Nabi hanya beri maklumat yang betul sahaja. Nabi tak buktikan bahawa agama mereka salah. Itu bukan kaedah Nabi. Membuktikan orang lain salah, itu bukan teknik Nabi. Nabi tak buat. Jadi kita boleh lihat, kita boleh baca hadis-hadis semua, tidak ada hadis yang menerangkan kesalahan agama-agama lain. Tak ada. Jadi kita jangan kata parti kamu salah, cara kamu kempen salah, apa-apa jangan. Dalam tradisi influence barat, sebaliknya, kita dilatih dalam tradisi influence barat, kita dilatih kalau hendak mempengaruhi orang itu, kita perlu beritahu mereka di mana kesalahan mereka. Itu tradisi barat. Itu bukan tradisi Nabi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, baik, sekarang saya akan terangkan kepada dua kumpulan ini. Kumpulan yang belum sudah tahu tapi belum buat keputusan, belum ada komitmen. Ini sangat-sangat penting dalam hendak menghadapi pilihan raya akan datang. Mereka kena buat komitmen. Mereka kena pilih nak undi siapa. Mereka kena pilih nak undi siapa. Di situ pentingnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita bercakap kepada kumpulan yang hendak tahu apa janji kita, supaya mereka pilih kita, kita rujuk hadis pertama Nabi sampai Madinah. Tuan-tuan dan puan-puan, kerjaya Nabi sebagai ahli politik bermula apabila Nabi pergi Madinah, hijrah. Sebelum itu, Nabi tak buat kerja-kerja politik. Nabi cuma buat kerja-kerja dakwah saja sepanjang di Mekah. Nabi tak buat kerja-kerja politik. Sebelum Nabi jadi Rasul, Nabi buat bisnes full time. Full time buat bisnes saja. Kemudian Nabi jadi pendakwah full time di Mekah. Kemudian apabila hijrah, baru Nabi masuk kerjaya sebagai seorang ahli politik. Kenapa? Ucapan pertama Nabi kepada penduduk Madinah itu adalah ucapan orang politik. Kita boleh tengok.
orang politik. Jadi di situ bila Nabi sampai Madinah, orang Madinah keluar nak tengok Nabi. Ini orang yang dalam kumpulan kedua ni. Nabi ni macam mana orangnya? Dah dengar cerita ni. Dah dengar cerita, dah ada pun beberapa orang ni. Orang Madinah masuk Islam ni, dah ada beberapa orang ni dah masuk Islam. Tapi kita nak tengoklah yang dikatakan Muhammad tu macam mana orangnya. Jadi mereka keluar. Baik, apakah ucapan pertama Nabi di Madinah? Nabi kata 3 ayat. Nabi terus kata, dan sebarkanlah salam dan berilah makan dan solatlah pada waktu malam. 2 ayat pertama itu, sebarkan salam dan beri makan. Ini memang cakap orang politik. Sebarkan salam tu maksudnya apa? Pastikan semua orang selamat. Pastikan semua orang rasa selamat. Itu cakap orang politik, keselamatan. Kedua, Nabi kata, dan beri mereka makan, ekonomi, kemakmuran. Dan ketiga, baru Nabi kata, bangunlah solat pada waktu malam. Bermakna kebebasan beragama. Jadi, dalam politik, pertama-tama, kita perlu beritahu mereka apabila kita PKR menjadi parti utama dalam parlimen, orang mesti rasa selamat. Semua orang rasa selamat. Tidak akan berlaku apa-apa kerosakan. Itu kita kena beritahu semua orang. Semua orang akan selamat. Harta mereka selamat, pendidikan mereka selamat, agama mereka selamat semua. Sebab Nabi kata sebarkan salam. Menyebarkan salam ni kesejahteraan, keamanan. Kemudian Nabi kata beri mereka makan. Bermakna ekonomi sangat penting, tuan-tuan. 2 perkara ini, bahawa apabila PKR menjadi parti terbesar di parlimen, ekonomi akan didulukan. Semua orang akan makmur. Semua orang akan makmur. Itu Nabi punya ucapan pertama sampai saja di Mekah. Itu ucapannya. Sebarkan salam, beri makan, kemudian baru Nabi sebut solat waktu malam. Itu dan kalau tuan-tuan tengok, Nabi sewaktu sebelum menjadi Rasul, Nabi businessman. Seorang businessman. Sampai di Madinah, Nabi menjadi ahli ekonomi. Beliau yang memakmurkan ekonomi Madinah. Hanya selepas Nabi hijrah ke Madinah, baru ekonomi Madinah berkembang. Kerana Nabi punya dasar pembangunan ekonomi Madinah. Apa Nabi buat? Nabi bawa orang kaya-kaya dari Mekah. Jadi ekonomi Madinah itu dibangunkan oleh pendatang dari Mekah. Macam Malaysia ni lah. Ekonomi kita berkembang kerana pendatang. Australia, Amerika, Kanada, itu semua. Angela Merkel bawa masuk 1.2 juta orang Islam untuk terus membangunkan ekonomi Jerman sebagai contoh. Gitu. Jadi kita boleh tengok strategi politik Nabi. Yang pertama-tama, pastikan semua orang rasa selamat. Itu sebab Nabi buat piagam dulu. Piagam Madinah dulu. Dalam piagam itu dijamin. Jadi kita kepada kumpulan 4 ketua kaum tu, kaum Kristian, kaum Yahudi, kaum penyembah berhala dan free thinker ini, apa Nabi cakap kepada mereka?
Nabi hanya menjawab pertanyaan mereka. Nabi tidak menyakiti hati mereka. Jadi kita dalam PKR, jangan sakiti hati sesiapa. Jangan kutuk mereka. Nabi, nama Abu Sufyan tu tuan-tuan, Abu Sufyan ni, dia keluar duit, harta untuk memerangi Nabi, untuk bunuh Nabi. Pada satu saat, dia beritahu orang-orang Mekah, siapa yang dapat kejar Muhammad, kejar dia di tengah padang pasir tu, bawa balik kepalanya 100 ekor unta upahnya. Itu yang Surakah pergi kejar tu. Nabi naik unta dengan Abu Bakar, Surakah kejar menggunakan kuda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cara kita membaca sirah Nabi ni, kita tak boleh baca dengan mindset membaca sejarah dunia. Tak boleh. Kita kena baca itu sebagai panduan kerja. Panduan kerja. Jadi dokumen perjanjian Madinah itu, dia bukan dokumen lapuk, dia bukan dokumen sejarah. Itu adalah manual kerja kita, orang politik. Mesti ada buat piagam, mesti ada piagam. Dalam piagam Madinah tu tengok hak-hak. Macam mana Nabi janji. Bayangkan apa komitmen Nabi kepada orang-orang Islam, kepada orang bukan Islam apa semua. Cuba tengok balik. Kita kena ada piagam tu sebelum pilihan raya ni. Sebelum pilihan raya ni. Kena ada. Baik, piagam itu bukan boleh ditulis, boleh cakap saja ke apa ke, tapi kita kena tahulah dasar-dasar parti kita dan kita terangkan itu saja. Jangan hentam musuh kita. Ikut Nabi. Nabi tak pernah hentam Abu Sufyan. Sebut pun tidak. Kecuali satu kali, iaitu pada peristiwa Fathul Mekah. Apabila Nabi berkata, siapa yang masuk masjid, selamat. Maksudnya tak dibunuh. Siapa masuk rumah Abu Sufyan, selamat. Maksudnya tak dibunuh. Sekali saja. Jadi apabila kita bermusuh, jangan sebut nama musuh kita. Jangan sebut nama parti mereka. Fokus sahaja menerangkan apa yang kita janjikan. Apa yang kita janjikan. Fokus di situ. Terangkan di situ. Ingat ya tuan-tuan, konten untuk kita influence, kita mempengaruhi golongan dua golongan ini. Golongan yang dah tahu, dah dengar, tapi belum buat keputusan, dan golongan yang tak tahu apa-apa. Golongan yang tak tahu apa-apa. Baik, sekarang saya akan terangkan kepada tuan-tuan apa Nabi buat. Apa Nabi buat kepada golongan yang tak tahu apa-apa, orang baru sama sekali. Apa yang Nabi buat. Baik, kalau kita tengok tuan-tuan, orang-orang baru ini, orang-orang yang baru masuk ni, ingat tuan-tuan, waktu perang Badar tu, tentera Nabi cuma 300 orang. Tapi waktu Fathul Mekah, Nabi bawa 10,000 orang. Itu hanya dalam masa 8 tahun. Berapa lipat kali ganda tu. Macam mana pertambahan keahlian parti Nabi tu, Islam lah tu kan. Macam mana dalam masa 8 tahun saja. Dan kekayaan tuan-tuan, kekayaan yang ekonomi waktu perang Badar, kuda cuma ada 2 ekor tuan-tuan. Cuma 2 ekor kuda waktu perang Badar. Sedangkan waktu Fathul Mekah tu 10,000, tuan-tuan bayangkan berapa bas kita perlu sewa kalau nak bawa 10,000 orang. Daripada Madinah ke Mekah. Tu nak bagi makan 10 orang, berapa banyak gandum mesti dibawa, berapa banyak air mesti dibawa, berapa banyak kayu api mesti dibawa. Berapa banyak rumput, makanan kuda, makanan unta. Dan Nabi bawa waktu Fathul Mekah tu, Nabi bawa juga kambing-kambing ni semua untuk dimakan di tengah perjalanan. Berapa banyak periuk perlu dibawa, tuan-tuan. Kekayaan
Bandingkan waktu perang Badar cuma 2 ekor kuda dan sekarang 10,000 orang. Bermakna kalau satu orang, kalau satu unta bawa 2 orang, 5,000 ekor unta. Ha. Kalau bas sekarang satu bas 40 orang, berapa banyak bas perlu disewa untuk bawa 10,000 orang. Ha. Kekayaan itu. Jadi kita boleh tengok, kita dari situ kita boleh buat inference, tuan-tuan. Kejayaan strategi politik Nabi. Kejayaannya itu. Apa yang Nabi buat tu? Itu apa yang Nabi buat tu? Jadi sebagai contoh, orang akan bertanya, ini kalau PKR jadi parti utama dalam parlimen, nak buat hudud ke tak buat hudud? Mereka nak tahu kan? Mereka nak tahu kan? Apa kita jawab? Kita cakap, hudud tu tahun ke-8 di Madinah. Sabar. Kita kena pergi Madinah dulu. Kita kena bangunkan ekonomi dulu. Make sure semua orang rasa selamat, bahagia, aman, sentosa. Dulu. Jadi kita terangkan sahaja informasi. Jangan kita attack pula kawan kita. Awak ni tanya hudud dengan orang PKR, tanya balik Mamat tu. Dia yang janji. Belum apa-apa dah nak buat hudud. Nabi pun tunggu 8 tahun. Baru ayat hudud turun. Tuan-tuan. Jadi bermakna kita perlu memberi maklumat yang betul sahaja. Tenteram hati orang-orang yang sekarang ni tak tahu. Nak komit ke sana atau nak komit ke sini. Undi di tangan mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kepada orang muda-muda, kepada orang muda-muda yang sekarang ni blur, dia pun tak tahu sejarah ke apa ke, dia cuma tahu TikTok saja, tapi sudah ada kuasa mengundi. Apa kita buat? Baik, kita ikut apa Nabi buat. Nabi dalam daya pengaruh, macam mana Nabi melayan orang muda-muda. Nabi sangat toleran kepada orang muda-muda. Bagi tuan-tuan yang nak tahu lebih, nanti tanyalah Ustaz Abdul Halim. Saya telah terangkan kepada beliau beberapa peristiwa hadis sahih belaka bagaimana Nabi melayan orang muda-muda. Sebagai contoh, tuan-tuan, dalam satu peristiwa, ada satu orang muda datang jumpa Nabi. Jadi sahabat-sahabat Nabi ada di situ. Umar pun ada. Budak muda ni cakap macam ni, "Ya Rasulullah, saya pernah bercumbu-cumbu dengan seorang perempuan di pinggir kota. Kota Madinah lah tu. Saya buat semuanya melainkan bersetubuh. Hukumlah saya." Dia cakap pada Nabi. Umar ni marah. Umar sebut satu ayat dalam Al-Quran. Umar kata, "Apa yang Allah dah tutup, kenapa kamu dedahkan?" Dia marahnya budak muda tu. Budak tu pun pergi. Pergi. Kena marah. Nabi suruh orang, panggil balik budak tu. Budak tu pun panggil balik. Apa Nabi buat? Nabi bacakan ayat lain. Ayat Quran juga. Ayat lain. Lebih kurang maksudnya macam ni. Dan dirikanlah solat pada waktu pagi dan petang dan buatlah banyak-banyak kebaikan, sebab pahala daripada kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa daripada kejahatan. Nabi cakap macam tu je. Nabi tak marah-marah, tak ada apa. Nabi cuma suruh dia, "Angkat solat ajalah dan buatlah banyak-banyak projek amal kebaikan, perkara-perkara yang baik. Sebab pahala solat dan pahala buat baik itu akan menghapuskan semua dosa kamu." Itu budak yang akhlaknya sangat buruk. Dia sendiri cakap pada Nabi. Nampak tuan-tuan, bagaimana Nabi menyantuni budak-budak muda. Ini kita belum apa-apa dah kutuk-kutuk budak muda. Itu yang budak-budak muda lari. Umar tu cakap benda yang betul. Dia tu cakap ayat Quran tu.
Apa yang Allah tutup, kenapa kamu dedahkan? Ha, apa Nabi cakap? Panggil balik budak tu. Nabi cakap, dan solatlah pada waktu pagi dan malam dan buatlah amal kebaikan banyak-banyak. Sesungguhnya pahala daripada solat dan amal kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa kamu. Itu saja Nabi buat untuk tambat hati orang muda yang akhlaknya buruk. Nampak tuan-tuan? Nabi jadikan, padahal waktu itu Nabi orang tua tu. Ni ada orang muda-muda kata, bagi peluang orang muda jadi Perdana Menteri. Nabi memulakan kerjaya politiknya pada usia 53 tahun. Tu dia. Allah jadikan. Nabi memulakan kerjaya politiknya pada usia 53 tahun. Nabi tu dah tua. Macam mana Nabi dapatkan undi orang muda? Dia tak kutuk orang muda. Budak muda kata, "Ya Rasulullah, saya telah bercumbu-cumbu dengan perempuan di pinggir kota. Saya dah buat semuanya, melainkan bersetubuh dengannya. Hukumlah saya." Nabi tak hukum budak muda tu. Sebab bercumbu-cumbu tak ada hukumannya di dunia. Hukumannya di akhirat. Itu pun kalau tak solat dan tak buat amal baik, tak bertaubat. Nampak bagaimana Nabi memenangi hati orang muda-muda ini. Yang bodoh ni. Punya bodoh budak tu. Dia minta dirinya dihukum. Nabi takkan hukum perbuatan yang memang tak ada hukumannya. Dia tu bodoh. Dia tu tak tahu hukum. Tak boleh mendedahkan aib sendiri. Itu yang Umar marah dia. Nampak tuan-tuan? Bagaimana Nabi menyantuni budak muda yang bodoh. Bodoh akhlak. Kemudian dia rasa tak sedap hati. Dia mengadu pada Nabi, hukumlah saya. Nabi takkan kenakan hukuman. Memang tak ada hukuman bercumbu-cumbu di dunia ni, tak ada hukumannya. Di akhirat aja kamu kena. Itu pun kalau tak taubat. Itu yang Nabi suruh taubat saja. Ya tuan-tuan ya. Dan Nabi ajar dia cara bertaubat. Nabi tak tanya pula, kamu ni tak tahu solat ke tidak? Tidak. Nabi tak jatuhkan air muka budak muda. Dia cuma kata solat. Tapi Nabi tak tanya, kamu ni pandai solat ke tidak? Tidak. Nabi ni punya menjaga maruah orang muda. Dia beritahu saja. Nanti kalau dia tak pandai solat, dia tanyalah orang lain yang pandai solat. Kan? Tuan-tuan, baik, dalam satu peristiwa lagi, ini kes orang muda juga. Nabi ni naik kuda dengan Abdullah bin Umar, budak muda di depannya. Naik unta berdua. Budak muda tu di depan. Kemudian datang satu orang, perempuan. Satu perempuan, dia tu bertanya kepada Nabi lebih kurang macam ini. Ayah saya meninggal sebelum sempat naik haji. Ya Rasulullah, bolehkah saya pergi naik haji untuk ayah saya? Waktu tu Abdullah bin Umar ni dah akil balik dah. Dia pergi tengok saja perempuan tu. Nabi nampaklah sebab Nabi tu di belakang, dia di depan, naik unta kan. Apa Nabi buat? Nabi cuma alihkan saja muka Abdullah bin Umar. Nabi tak cakap apa-apa. Nampak? Kepada budak-budak muda ni, cara Nabi ambil hati dia orang. Itu yang dalam teori barat, ya tuan-tuan, disebutkan faktor likability, likable, mudah disukai. Jadi Nabi ni seorang tua yang mudah disukai oleh orang-orang muda. Jadi kita kena ikut macam Nabi. Kata-kata kita terhadap orang muda-muda ni, jangan menyakiti hati orang muda. Jangan buruk-burukkan mereka. Kepada budak-budak yang bercumbu-cumbu dengan perempuan di pinggir kota, Nabi tak kata, kamu ni dah tahu benda tu tak boleh buat, kenapa kamu buat? Kamu tak belajar agama ya? Kamu tak tahu dosa pahala? Siapa perempuan tu? Kamu dah kahwin ke belum? Tak ada langsung. Nabi cuma cakap saja, solatlah pada waktu pagi dan petang dan buatlah amal kebaikan. Sesungguhnya pahala daripada solat dan amal kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa daripada perbuatan yang salah. Itu saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, konten percakapan kita kepada kelompok orang-orang muda ini adalah konten yang nak menaikkan likability kita. Budak-budak muda jadi mudah suka kepada kita.
Sebab ini budak muda tuan-tuan, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Kalau dia suka tengok kita, dia suka dengar cakap kita, dia undi kita lah. Dia punya falsafah politik tu belum tinggi. Dia bukan peduli sangat hal-hal kenegaraan ke apa ke, tak ada. Dia tengok orang. Kalau dia tengok makcik ni okey lah, dia sweet lah. Okey lah undi dia lah. Budak-budak perempuan kan. Dia tengok pakcik ni, abang ni okey lah, very understanding lah, dia faham jiwa kita orang muda. Macam Nabi tu faham jiwa orang muda. Dalam satu peristiwa lain lagi, ini budak muda juga tuan-tuan, ini dia jumpa Nabi, waktu tu dah nak semayang dah, di masjid lah ni, budak ni pun pergi masjid. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, bilakah hari nak kiamat? Dia tanya, dia budak bodoh, mana dia tahu? Nabi pun tak tahu bila nak kiamat. Jadi Nabi tak jawab. Nabi terus solat dulu. Lepas solat Nabi terus tanya, tadi tu siapa tu yang bertanya tentang hari kiamat? Budak muda tu pun mengaku, saya ya Rasulullah. Nabi tanya, apakah persediaan kamu bagi menghadapinya? Budak muda ni kata, lebih kurang macam ni, dia kata, ya Rasulullah, saya ni tak banyaklah buat solat sunat dan puasa sunat, tak ada, tapi saya kasihkan Allah dan Rasulnya. Budak tu punya bodoh, dia tanya Nabi bila hari kiamat. Dia tu maknanya ilmu agama dia sikit sangat. Kiamat ni kan hanya Allah saja yang tahu. Apa Nabi tanya? Nabi tak kata pun, kau ni takkan kau tak tahu? Tak ada manusia yang tahu hari kiamat. Tak ada. Nabi tanya, apa persediaan kamu? Kemudian budak tu kata, saya ni tak adalah banyak solat sunat, puasa sunat, tak ada. Maknanya dia ni cuma buat yang basic-basic saja. Tapi saya kasihkan Allah dan Rasulnya. Apa Nabi cakap? Nabi kata, kamu akan bersama-sama orang yang kamu kasihi. Manisnya mulut Nabi kepada budak-budak muda ni. Yang agamanya belum kuat, yang ilmu pengetahuannya tak mendalam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita berkempen kepada budak-budak muda ini, jual diri kita. Apabila dia suka kepada diri kita, dia akan dengar cakap kita. Sebab dia suka kita. Orang muda tu begitu rupa-rupanya. Kalau dia suka orang tu, apa orang tu cakap, dia angguk. Jadi untuk memenangi hati orang muda-muda, caranya adalah jual diri kita. Jadikan diri kita ini very likable. Dalam teori barat, dalam daya pengaruh, influence, daya pengaruh, kita hanya terpengaruh kepada cakap-cakap orang yang kita suka. Dalam erti lain, kita hanya dapat mempengaruhi orang yang suka kepada kita. Kalau dia benci kita, cakaplah benda betul sekalipun, kita tak dapat pengaruhi dia. Jadi faktor likability ini sangat penting. Jadi kita ikut Nabi. Kepada orang muda-muda, jual diri kita. Tunjukkan kita walaupun kita dah tua ke apa ke, bahawa kita ni memahami mereka. Dan kita memberikan mereka harapan, banyak harapan. Tak apa, kamu akan berada bersama-sama orang yang kamu kasihi. Dah dia kata, dia kasihkan Allah dan Rasulnya, Nabi masuk syurga, dia akan bersama-sama dengan Nabi lah masuk syurga juga. Harapan, ya tuan-tuan, harapan. Sell yourself. Kepada orang muda, tak payah falsafah tinggi-tinggi. Tak payah. Mereka ini belum faham falsafah politik yang tinggi-tinggi, kenegaraan yang tinggi-tinggi. Mereka belum faham. Mereka baru 18 tahun, 19 tahun. Sibuk nak cari duit, nak beli top up. Budak-budak muda kan. Kotak dia fikir nak top up je, nak beli data je. Tu nak main game lah apa semua. Jadi kepada mereka itu, jual diri kita. Jadikan diri kita ini very likable person. Tak payah kita kutuk-kutuk musuh-musuh politik kita dan sebagainya. Baik, saya ulang lagi ya tuan-tuan.
dalam teori barat mereka mengatakan orang-orang yang kita hendak pengaruhi ini dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok orang-orang yang dia dah dengar, dia dah tahu sedikit sebanyak, tapi dia belum buat keputusan. Kepada mereka ini, beri info yang betul, beri maklumat yang betul. Kalau dia tanya, adakah China boleh menjadi Perdana Menteri Malaysia? Sebab dia dalam PKR kan, dia dalam PKR, dia dalam BAP, dia dalam amanah. Gitu. Kita katakan ya, tapi dengan syarat dia masuk Islam dulu sebagai contoh. Kalau dia Islam boleh. Kalau Lim Guan Eng masuk Islam boleh. Dia jadi Perdana Menteri Malaysia boleh. Masuk Islam dululah. Sebagai contoh. Jikalau itu pendirian kita kan, jikalau itu pendirian kita, beri maklumat yang betul sahaja kepada kelompok yang ini. Baik, kepada kelompok yang kedua, iaitu budak-budak muda yang blur ni, jual diri kita, tak payah cakap hal tinggi-tinggi. Macam Nabi. Jangan diajar. Nabi pula nak ajar dia. Bila rahsia kiamat. Tak payah diajar kepada budak muda ni rahsia hari kiamat. Tanya saja dia, apa persediaan kamu? Dia jawab, tak ada apa-apa ya Rasulullah, saya ni tak banyaklah buat solat-solat sunat, puasa sunat. Tapi saya kasihkan Allah dan Rasulnya. Nabi pun kata, kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu kasihi. Likability tu, harapan. Orang muda kan? Begitu. Dan kepada kelompok yang ketiga, kelompok yang memang kelompok Abu Sufyan ini, silent, total silent. Jangan kutuk mereka, jangan berdialog dengan mereka, jangan apa-apa dengan mereka, toleransi saja. Akhirnya Abu Sufyan masuk Islam juga. Selepas 21 tahun. Pada peristiwa Fathul Makkah. Selepas Nabi datang dengan 10,000 tentera. Abu Sufyan masuk Islam. Jadi ada setengah orang itu mengambil waktu yang lama sebelum dia terima kita. Jadi kita kena iktiraf, ada golongan Abu Sufyan tu ada, golongan Umar tu ada, golongan Khalid Al-Walid itu ada. Tuan-tuan dan puan-puan, Khalid Al-Walid ni waktu Hudaibiyah, perang Hudaibiyah dia belum masuk Islam. Lewatnya Khalid masuk ni, tuan-tuan. Begitu ya. Jadi semua orang-orang ini ada timeline-nya. Jangan kita musuhi mereka. Kepada orang yang memang dia itu benci kita sekarang, tetapi ini Abu Sufyan. Akhirnya mereka boleh juga terima kita. Sebab perjuangan kita itu masuk akal, pada dia masuk akal. Boleh diterima. Begitu. Baik, sekianlah sahaja tuan-tuan dan puan-puan untuk malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan sudah mendapat approach bagaimana kita mempengaruhi 3 kelompok itu. Kelompok yang pertama, iaitu orang yang dah tahu tapi belum buat keputusan, beri maklumat yang betul. Berdasarkan maklumat yang betul ini, mereka akan buat pilihan. Kepada budak-budak muda ni semua, jual diri kita. Tak payah jual perjuangan kita, falsafah kita, tak payah. Jual diri kita saja. Make yourself very likable. Orang putih kata. Macam Nabi tu, dia orang tua. Tapi budak muda pun suka dia. Dia orang tua. Ini orang muda-muda ni kata bagi orang muda lah jadi Perdana Menteri nanti dulu. Nabi masuk politik pun umur 53 tahun. Sabar, Ustaz Alim, sabar. Dan kepada kelompok yang memusuhi kita, sebut namanya pun jangan. Sebut nama partinya pun jangan. Sikap kita adalah toleransi saja. Sabar sajalah dengan perbuatan mereka itu. Mereka itu adalah Abu Sufyan. Jangan disakiti hati mereka. Jangan dimusuhi. Dan jangan kita habiskan kita punya sumber-sumber, resources kita, masa kita, tenaga kita, duit kita untuk berdebat dengan mereka. Nabi ni ada satu hadis, tuan-tuan, sahih ya hadis ini. Nabi tanya, dia kata, saya jamin sebuah rumah di pinggir syurga
bagi sesiapa yang tidak mahu berdebat meskipun dia berada pada pihak yang benar. Itu sahih tu hadis tu. Jangan berdebat. Nabi dah janji sebuah rumah di pinggir syurga. Masuk syurga dah tentu tuan-tuan. Masuk syurga dah tentu. Dapat rumah di pinggir syurga lagi. Untuk orang-orang yang tidak mahu berdebat meskipun dia berada pada pihak yang benar. Itu dia. Jadi sekianlah sahaja untuk malam ini tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh ajak kawan-kawan yang lain untuk ikut serta dalam sesi kita yang akan datang, kerana saya ada banyak lagi hadis-hadis yang saya nak share. Manual kerja, panduan kerja, manual kerja yang kita tarik, yang kita gali daripada sejarah Nabi dan hadis-hadis Nabi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa-siapa nak tanya tak? Kita ada dalam 10 minit lebih kurang. Jadi saya nak pengumuman sementara tu sebab kalau ada tanya nanti terus potong saya pengumuman kalau ada sesiapa yang belum masuk lagi dalam grup informasi kita tentang kelas ni, nanti boleh saya akan tinggalkan link Telegram di sini nanti, ataupun saya tuliskan nombor telefon saya, boleh kontak saya untuk dapatkan saya masukkan ke dalam grup tersebut. Ini nombor telefon saya. Kalau ni boleh terus PM kepada saya. Jadi kelas kita setiap hari Khamis 9 malam di sini di Zoom. Jadi kita akan bagi link sekitar setengah jam sebelum kelas. So kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang datang hadir bersama-sama, dan insyaAllah berjumpa lagi pada minggu depan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.